Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Thamin, muka surat 67 baris 6 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka syarat taubat itu 3 perkara. Pertama, meninggalkan dosa yang ia kerjakan itu. Dan kedua, nadamun, yakni menyesal atas perbuatan. Dan ketiga, jazam yang putus, tiada ia kembali kepadanya sekali-kali. Jadi masuk perbahasan berkaitan dengan taubat, yang mana dulu disebut berkaitan dengan dosa-dosa terbahagi kepada 2. Pertamanya dosa kecil, yang keduanya dosa besar. Dosa kecil itu kita dapat kenal pasti dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada padanya hukuman hudud dan tidak ada padanya siksa yang pedih di belakang ayat. Adapun kalau dosa tersebut dosa yang besar, maka diadakan padanya hukuman hudud kalau kesan buat daripada dosa tersebut, ataupun adanya ancaman azab yang pedih pada ayat dan juga hadis tersebut. Maka kedua-duanya dosa ini pada hakikatnya perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bezanya ialah dosa kecil dapat dihapuskan melalui amalan kebaikan. Adapun dosa besar tidak boleh untuk dihapuskan dengan semata-mata beramal dengan amalan kebaikan. Maka bahkan dia tu ada taubat yang ada syarat-syaratnya. Maka hari ini kita masuk pada syarat taubat. Maka syarat taubat itu tiga perkara. Pertama, meninggalkan dosa yang ia seorang kerjakan itu. Meninggalkan di sini dengan makna pantang. Pantang di sini maksudnya tidak sentuh walaupun satu habuk sekalipun dosa tersebut. Itu maksud yang pertama, meninggalkan dosa yang dia buat. Bukan meninggalkan itu dengan makna dia buat dulu kemudian tinggal. Bukan. Itu buat dah. Jadi meninggalkan berbuat dosa makna pantang diri, tak sentuh langsung dosa tersebut. Yang keduanya ialah nadmun. Itu bahasa Arab lah nadmun tu. Nun dal mim. Nadmun tu bahasa Arab. Apa dia tu? Yakni menyesal atas perbuatan, yakni perbuatan dosa itu. Jadi dia menyesal. Menyesal ni adakah perlu menangis? Tidak syarat menangis. Dalam hati dia ada perasaan menyesal buat dosa tersebut. Itu menyesal lah. Tak semestinya menangis. Kadang menangis tapi hati munafik. Apa? Menangis ya. Padahal hati tak apa isu buat lagi. Tak jadi kot tu. Jadi dia asalkan ada perasaan menyesal dia buat dosa tu, sesal.
Hak tu menepati syarat ataupun rukun yang kedua taubat. Kemudian dan ketiganya jazam. Jazam ni kita kata yakinlah, kita kata 100%. Jazam yang putus. Tu yang kata yang putus tu. Adakah jazam yang tak putus? Tak ada pun. Jazam tu memang putus. Dia panggil keputusan yang 100%. Jazam, sungguh tiada ia seorang kembali kepadanya, kepada dosa tersebut sekali-kali. Tu yang ketiga. Jadi dia mengambil keputusan 100%, bukan syok, bukan zon, bukan waham dah, bahawa esok tak buat dah. Tiga tu Jadi kalau salah satu daripada tiga ni tak ada, maka dia panggil orang itu tidak sah taubatnya. Bila tidak sah taubatnya, maka orang tersebut seperti tidak bertaubat. Itulah. Contohnya dia tu ada jazam untuk tak buat lagi. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan dah maksiat tu, tapi tak ada perasaan menyesal. Dia berasa enjoy. Tu tidak, dia panggil taubat lagi. Ataupun salah satulah, buat sendirilah. Salah satu daripada tiga ni tak ada, dia tak panggil taubat. Maka tidak terampunlah dosa besar tersebut pada zahirnya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, jika ada dosanya, dosa seorang itu antara Allah dan antara seorang jua. Hak ni, yang tiga syarat ni, kalau ada dosa dengan Allah sahaja ni, tak kait dengan makhluk lagi. Kalau kait dengan Allah, tiga ni lah. Dan jika ada ia seorang itu, jika ada ia dosa tadi antara seorang jua dan antara makhluk, sesama makhluk ni, maka ditambahi pula, dikembalikan. Ditambahi pula, yang ditambahi pula syarat. Satu lagi syarat tambah, iaitu dikembalikan mazlumnya. Mazlum ni benda yang dizalimi seseorang. Bahasa Arab lah tu mazlum, benda yang dizalimi ataupun orang yang dizalimi, perlu dikembalikan hak dia. Kalau mengumpat, maka wajib minta maaf. Kalau dia itu mencuri, maka wajib beri balik semula harta tersebut kepada dia. Kalau harta tersebut sudah tidak ada, maka wajib kepadanya beri nilai harta tersebut. Berapa ringgit tak tahu benda tu. Ataupun ada benda tu lagi, tapi tak tahu siapa dia aku curi tu, maka dia tu niat bersedekah kepada orang yang dia curi tu, mudah-mudahan di akhirat dimaafkan dia. Tu cara-cara bertaubat bagi orang yang mencuri tapi tak tahu siapa ahli dia curi, siapa waris dia yang orang yang dicuri tadi. Tu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian dia kata, ataupun kalau tak mau kembalikan semula tu, ataupun diminta halalkan daripada mazlum tadi. Diminta halal. Dia tak mau kembali, diminta halal kosong-kosong. Kalau mengumpat nak kembali apa? Minta halal dah. Tu minta maaf tu kena khusus. Apa dia yang mau buat salah tu? Mengumpat apa sekian-sekian, baru dia halal kan? Jadi kalau dia tak tahu benda apa yang diumpat tu, minta maaf gitu, tak terampun ataupun tidak termaaf lagi dosa mengumpat tu. Tu dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i dia detail, dia kena halalkan satu persatu benda yang diumpat tu. Mazhab Maliki sahaja, kalau minta maaf tanpa dia perincikan, sudah sah. Tu mazhab Maliki. Pakat taklid Maliki lah belakang. Nak sebutkan sakit hati lah kawan tu. Tak payah pakai Maliki. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, atau ia seorang menuntut kelepasan daripada mazlum, daripada orang yang dizalimi tadi. Menuntut kelepasan ni sama juga, lebih kurang minta halal. Itu benda yang berkait dengan dosa sesama makhluk. Minta maaf lah, beri balik harta lah, beri balik benda yang dicuri dan sebagainya. Ataupun benda tu kalau fitnah tu, kita buat pengumuman semula lah, sebenarnya gini, yang aku khabar dulu tu bohong. Kena khabar lah, kena buat pengumuman lah, sebab kita nak meminta maaf kepada makhluk. Bukan sekadar minta maaf, tapi kena usaha untuk kembalikan pada asal. Siapa suruh saya bawa fitnah, maka kena
kena sebar pula benda yang dia sebar tu tak betul. Gitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala dan kita ketahui pula orang yang taubat itu jikalau kembali kepada dosa pula tiada membinasakan taubat yang dahulu itu. Jikalau dengan ketika itu sekalipun, ketika itu makna segera, ketika tu lepas taubat dah, cukup dah 3 benda ni, dia buat lagi. Dia dah menyesal dah, dia dah pantang diri daripada buat maksiat dah, dan dia ada jazam dalam hati tak mau kembali dah. Tengok 5 minit lepas pada tu buat balik. Maka hak tu tidak membinasakan taubat yang telah dia buat. Maknanya nanti kena taubat barulah tu ya. Taubat tadi sudah sah. Dengan makna kalau sekira-kiranya Allah Ta'ala ampun dosa tadi, sekarang ni dosa hak baru lah. Tu. Jadi dosa hak baru ni perlu untuk dia tu kembali bertaubat balik 3 rukun ni ataupun 4 rukun ni. Tetapi hendaklah ia seorang tu. Hendaklah ia seorang membarukan taubat pula. Dia kena barukan taubat dia. 3 rukun tadilah. Meninggalkan maksiat, menyesal, dan juga mengembalikan hak makhluk, dan juga jazam putus dalam hati tak mahu kembali semula buat dosa tersebut. Maka demikianlah dikerjakan seperti ia seorang menjadikan pada mengerjakan dosa itu adat. Dijadikan taubat itu adat pula. Dia kata, maka demikianlah, begitulah seterusnya dikerjakan seperti dikerjakan. Maka demikianlah dikerjakan. Maknanya mana apa? Kalau buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Seperti ia seorang menjadikan pada mengerjakan dosa itu adat, dijadikan taubat itu adat pula. Sokmo buat dosa. Dalam sehari 10 kali dosa, 10 kali taubat. 10 kali taubat tadi itulah. Ataupun kalau buat dosa dengan makhluk 4 tu. Lepas tu buat lagi. Taubat lagi hak 3 tu. Buat lagi, taubat lagi, cukup syarat 3 rukun taubat tadi. Gitulah seterusnya sampai mati. Jadi kata Habib Ali Al-Jufri hafizahullah taala, sehari dalam seorang, sehari itu kalau seseorang tu buat dosa 70 kali, 70 kalilah taubat dia. Sebab tu Allah Ta'ala nama dia apa? At-Tawwab. Iaitu Allah Ta'ala penerima taubat. Kalau tak ada nama Allah Ta'ala At-Tawwab, payah kita buat sekali dosa, taubat, terima lagi. Buat sekali dosa, taubat lagi, tak terima dah. Sudah gitu. Selama mana belum kiamat dan selama mana kita belum mati, maka selama itulah kita diampunkan dosa kalau bertaubat. Yang naknya bertaubat. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. Kemudian dia kata, jikalau pada sehari semalam 70 kali sekalipun, taubatlah 70 kali. 70 kali buat dosa, 70 kali lah taubat. 70,000 kali buat dosa, 70,000 kali taubat. Begitu. Atau lebih lagi, 80, 90, sejuta. Sejuta dosa sehari buat, sejuta kali lah taubat. Begitu. Dan taubat ni kena sekali ke banyak kali. Contoh kalau dia buat 4 dosa, taubat sekali tu untuk 4 kali dosa tu lah, bukan 4 kali taubat tu. Nah, katanya kalau sekaligus satu masa tu kita buat 4 maksiat, maka taubat tu sekali sudahlah. Sekali tu memadai untuk 4 tu. Maka jangan engkau jadikan taubat itu lemah ke tu? Lemah. Lemah. Kitab Jawi kat kita ni atas tu tak apa nak jelas mana, titik tak apa nak ada. Tu gagah baca tu. Maka jangan engkau jadikan taubat itu lemah pada mengerjakan maksiat. Jangan jadikan taubat itu jangan jadikan taubat itu, dia kata, maka jangan engkau jadikan taubat itu lemah pada mengerjakan maksiat. Kalau kita buat maksiat, jangan jadi orang yang lemah untuk bertobat pula. Teruskan bertobat. Seperti mana kita kuat buat maksiat, kuat juga bertobat. Begitu. Jangan kita kuat buat maksiat, lemah bertobat. Terjadi itu. Ataupun kalau lemah buat maksiat, kuat bertobat, tu lagi bagus.
Lemah buat maksiat, kuat taubat, tak apa tu. Lepas tu, maka tiap-tiap taubat itu makbul, diterima. Siapa yang terima? Diterima Allah Subhanahu wa taala. Taubat tu diterima. Siapa yang terima? Allah Subhanahu wa taala. Beza dengan makhluk. Makhluk kalau kita minta maaf, belum tentu dia maaf. Kalau maaf pun kat mulut, dalam hati, belum tentu maaf lagi. Belum tentu kosong apa yang dia buat salahkan dia tu. Tu. Jadi makbul, taubat itu makbul, diterima selama belum lagi naik matahari daripada maghrib, daripada barat, bukan waktu maghrib. Waktu maghrib habis Maghrib tu bahasa Arab. Dia panggil isim zaman. Masa, menunjukkan masa. Masa bila? Masa terbenam matahari. Terbenam matahari, masuk ke barat lah. Maksudnya apa dia? Terbit matahari ke barat. Sekarang ni duduk timur lagi. Jadi selama mana belum lagi terbit matahari belah barat, selama itulah taubat diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dia. Bila nak terbit belah barat tu, wallahu a'lam. Bukan kerja kita dah tu. Tu. Dan selama belum lagi gharah. Apa maksud dia? Yakni ruh kepada halqumnya seorang. Yakni ruh berada pada halqum, tenggorokan dia. Tu gharah. Selama mana malaikat maut tidak cabut sampai ke tahap tu roh kita, maka selagi itulah kita boleh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya malaikat maut baru tarik nyawa sampai ke kaki, maka boleh lagi taubat ketika tu. Sampai ke perut boleh lagi taubat ketika tu. Sampai ke dada boleh lagi, tapi sampai kepada halqum tak boleh dah. Habis Jadi itu saja penutup pintu taubat. Yang pertamanya ialah terbit matahari belah barat, yang keduanya ialah apa nama tadi? Sampainya ruh tadi kepada halqum, yakni nak mati. Habis itu berkaitan dengan taubat. Sekarang ni bab baru pula. Kitab Durus Sami ni tak ada bab. Jadi kalau nak tulis kat Melayu tu kena bakkan dia lah. Jadi kita berada di akhir-akhir Durus Sami ni, tak ada dah berkaitan dengan akidah sangat ni. Dia berkaitan dengan benda-benda yang tambahan-tambahan saja. Lepas ni nak bincang pasal penjagaan terhadap al-kulliyatul khams. 5 benda utama yang perlu dijaga oleh seorang orang Islam. Dan wajib atas tiap-tiap orang itu, orang makna mukallaf, memeliharakan kulliyat yang 6. 6 bukan 5. Kulliyat yang 6. Kulliyat ni payah kau nak terjemah. Kulliyat ni dia panggil benda hak besar lah. Juz'iyat tu benda khusus. Dia kulliyat lawannya juz'iyat. Juz'iyat ni benda khusus lah. Kulliyat tu benda umum. Sebab benda yang ni nak sebut 6 ni, satu daripada 6 tu banyak benda dah bawah dia. Tu maksud kulliyat. Contoh kita kata orang. Orang tu kulliyat lah. Bawah orang tu banyak. Muhammad, Ahmad. Tu dia panggil juz'iyat. Tu kalau kaedah bahasa mantik gitulah. Jadi sekarang ni kulliyat yang 6 benda besar yang perlu dijaga oleh orang Islam. Pertamanya din. Yakni din tu agama. Din tu agama. Dari sudut bahasa ialah jalan hidup. Tu agama tu maksud jalan hidup lah. Agama Islam, jalan hidup Islam. Mana start daripada bangun tidur sampai tidur semula kita pilih jalan Islam, bukannya kafir. Sebab tu ada halal haram. Yakni maksud apa jaga Islam ni? Jaga agama ni, wajib orang yang Islam itu memeliharakan agamanya, agama seorang, iaitu barang yang dituntut Allah bagi segala hamba-Nya Allah daripada segala hukum. Jaga agama. Jaga agama ni maksud apa? Maksud banyak. Lepas tu kita kata ni kulliyat, benda umum sangat. Jaga agama lagu mana? Tamanya jaga akidah. Jaga akidah, jangan sampai jadi murtad. Satu. Yang kedua tu dia sebut tu, iaitu buat benda yang dituntut Allah kepada hamba dia. Apa dia? Iaitu benda-benda furuk, sembahyang, puasa, haji, umrah, zakat. Tu antara benda yang memelihara agama dia. Kalau tak ada benda furuk tu, maka kesempurnaan agama tidak dapat dicapai. Dia jadi orang fasik lah, walaupun ada agama lagi. Tu. Maka tiada diharuskan membinasakan agama dengan mengerjakan kufur
jadi murtad. Ini mengerjakan perkara-perkara kufur yang boleh seseorang tu jadi murtad. Murtad ni keluar daripada Islam. Jadi kita Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah, dia ada buat kitab Tuhfatur Raghibin. Kitab berkenaan perkataan, perbuatan, i'tiqad yang boleh seseorang kafir. 30 muka surat tu kafir. Hak tu cerita dia. Buat ni kafir. Cakap ni kafir. Daripada muka surat pertama sampai muka surat 30. Panas punggung bila baca. Apa kufur saja. Tu betul kafir. Ini nak kafir korang. Apa dia kafir? Tawassul. Allah, tawassul kafir dah. Tak ada dalam kitab tu. Tawassul itu kafir, tak ada. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan diharuskan pula mengerjakan maksiat yang jadi fasik. Hadis kafir ni. Yang jadi fasik ni maksud dia benda tu dosa ijma' ulama. Bila orang buat fasik lah, dia kata halal. Tu kafir. Adapun benda maksiat tapi khilaf ulama, tu tak boleh kafir tu. Benda tu maksiat di mazhab Syafi'i, tapi benda tu halal dalam mazhab Hanafi, maka hak tu tak boleh jadi kafir lagi. Kalau orang kata halal ni, tak boleh jadi kafir. Contoh dalam kitab haid. Seseorang kata aku boleh jimak dengan isteri aku pada hari ke-11 dia haid. Hak tu tak kafir. Walaupun keadaan haid. Sebab apa? Sebab Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mazhab Hanafi kata sebanyak-banyak haid 10 hari ya. Maka hari ke-11 tu harus dah nak jimak, kata dia. Cuma jumhur ulama saja kata haram. Tu tak boleh jadi kafir lah. Tu tak boleh jadi kafir. Tapi kalau dia kata aku halal setubuh dengan isteri aku ketika haid pada hari ke-8 dia haid, hak tu ijma' ulama haram, maka hukum dia kafir. Kerana tidak ada khilaf. Pada hari ke-8 kalau keluar darah lagi, maka hukum dia haid. Mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Itu pun mazhab Hanafi saja. Maka kerana inilah disuruh kita perang orang kafir harbi atau lainnya, lain daripada kafir harbi. Lain ni ialah orang murtad. Orang murtad lah keluar dari Islam. Sebab tu orang murtad ada hukum hudud dia. Pemerintah kena panggil dia, suruh taubat masuk Islam semula. Kalau tak mau kena pancung pala. Sama dengan orang semayang lah. Mayang zuhur kena tangkap, tak semayang. Sampai ke asar, pas sudah tak mau semayang. Dekat maghrib dah orang suruh semayang, tak semayang lagi zuhur tu. Maka masuk maghrib boleh bunuh dia. Tu pemimpin sajalah, bukan orang kampung. Orang kampung pakat bunuh kawan tu. Habis. Tapi di Malaysia kita mungkin tak nampak lah benda gitunya. Tu. Dan dibunuh orang yang murtad. Tu dalam sudut hukum hudud lah. Dan dihad ni dihududkan bagi orang yang mengerjakan maksiat yang kena ada hukuman hudud lah. Zina lah, minum arak lah dan sebagainya. Ada hukuman-hukuman yang tertentu bagi orang yang mengerjakan maksiat. Kalau maksiat tersebut tidak ada hukuman hudud, maka pemerintah qadhi boleh menjatuhkan ta'zir, membayar denda. Contoh kita kata contoh kita kata mencaci orang, contohlah didapati bertangkap. Ditangkap kenapa? Kerana caci orang. Didenda bayar RM2,000 contohnya. Tu ta'zir, denda saja. Dia bukan hukuman hudud. Jadi benda-benda yang selain daripada ditetapkan Allah hukuman hudud, boleh pemerintah mengeluarkan denda ta'zir tadi, suruh bayar. Buang sampah RM500. Ya tu. Itu ta'zir dia panggil. Keduanya, habislah yang pertama, iaitu jaga agama. Yang kedua, ia seorang memelihara akan diri seorang. Dia panggil apa? Memelihara nyawa. Mana kena pelihara nyawa ni daripada mati. Tu. Maka tiada harus, yakni haram kita bunuh dengan tiada sebenarnya. Tiada sebenar ni tiada hak. Dia tidak berhak untuk dibunuh, tapi bunuh, hukum dia haram. Sengaja pula tu, sengaja, hukum dia haram. Maka kita ni ada hak untuk qisas,
bunuh semula. Tu. Kalau kita bunuh orang dengan sengaja, dengan niat membunuh, dengan alat yang membunuh dan terbunuh kawan tu, maka kita boleh dikenakan qisas. Qisas ni bergantung kepada keluarga si mati. Adakah nak meneruskan qisas, iaitu bunuh semula? Ya, habis kena bunuh balik. Ataupun tak mau qisas, bayar dia 100 ekor unta. Nilai 100 ekor unta, suruh bayar. Contoh 100 ekor unta tu sejuta kena bayar. Ataupun tak ada juga, ahli keluarga dia maafkan dia. Hak tu lagi tinggi kosong terus, tak ada apa. Bunuh pun tidak, kena bayar dia pun tidak. Lega bunuh tu. Tu antara langkah-langkah apabila seseorang itu bunuh dengan sengaja. Tu. Adapun bunuh yang tak sengaja, maka hak tu kena diat juga, tapi tak kena qisas, tapi tak berdosa, tapi kena diat juga. Tu. Dan tiada harus kita kerak. Tiada harus makna haram lah. Tiada harus dalam kita jauh ini makna haram. Kita kerak akan anggota seorang dengan tiada sebenar. Kalau kerak dengan hak sebenar apa dia? Contoh, potong tangan orang curi. Tu boleh. Tu hak yang sebenar. Potong silang orang yang merompok. Tu ada hak yang sebenar. Potong silang apa dia? Potong tangan kanan, potong kaki kiri bagi orang yang merompok. Kalau mencuri, potong tangannya. Tu. Lepas tu nak potong tangan tu pula bukan main potong gitu je. Ada syarat dia. Ada berbelah-belah syarat untuk sabitkan hukum hudud namanya potong tangan. Antaranya ialah orang yang orang yang kena curi tadi tu tak letak harta tu merata. Ni letak tengah jalan, memang kena curilah. Kalau orang tu letak tengah jalan, kawan tu pergi curi, kawan tu tak kena hukuman potong tangan. Sebab dia tu memang layak untuk dicuri. Kalau dia letak peti besi dah dia pergi curi juga, baru betul. Tu salah satunya. Yang kedua, nilai barang yang dicuri tu. Kalau curi tu RM2 je tak kena. Tu. Kalau curi tu beratus beribu, ada harga sikit yang ditetapkan oleh pemerintah, baru dikenakan hukuman hudud. Ni curi apa ni? Curi nasi ayam berapa ringgit? RM10. Tak kena tu. Jadi ada benda lah, banyak benda tu dalam bab jinayat. 14 syarat. Dulu kita diploma ada subjek fiqh jinayat. Kita ingat 14 tu masuk exam. Sampai sekarang ingat. 14 tu lah. Jadi kalau dah buat ceramah fiqh jinayat, hukum potong tangan, 14 syarat. Boleh cerita tu kuliah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, bila apa tu? Tiada sebenar. Mana dia hilang dah. Tu. Sebab inilah dituntut qisas pada diri seorang, yang ini nisbah kalau tu dia tu bunuh orang, dan pada anggota seorang. Hak ni nisbah kalau dia kerat anggota orang. Contoh dia kerat telinga orang. Dia kerat telinga orang, maka kena kerat balik telinga dia. Tu cara Islam kita. Ni kerat telinga, kawan tu masuk penjara je. Aduh, masuk penjara, kawan tu bayar keluar gitu je. Tak rasa lah. Sakitnya putus telinga tu. Tu. Jadi kalau dia tu putuskan ataupun korek 2 biji mata dia, maka kisah dia atau pembalasan dia ialah kena korek juga 2 biji mata dia. Bukannya penjara, bukannya bayar denda dia. Tu. Kena korek mula. Tu jaga nyawa. Dan ketiga, dituntut memeliharakan harta. Harta ni kalau bahasa Jawi dulu dia eja dengan alif ataupun ha. Ada khilaf. Macam tua lah. Ada baca, ada eja ta waw ha alif. Ada baca, ada eja ta waw alif. Tua dengan tua. Dia tu dengan ha alif tu bukan baca tuha. Dia ada angin sikit, tua. Itu tu cara baca, bukan tuha. Macam bodoh lah. Dia jawab ba waw dal alif, bukan budak. Bodoh lah juga nama tu. Dia dah tu dia tafkhim, dia tebal juga, bodoh. Tu lah qiraat pula Jawi. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan iaitu memelihara harta, tiap-tiap barang yang halal lagi milik akan harta pada syara. Yang kata harta ni apa dia? Tiap-tiap benda yang halal satu, lagi pula dia milik.
Kalau benda tu halal tapi bukan milik dia, pinjam orang, tu tak jadi. Dia mesti dia tu benda yang dimiliki. Dan benda tu halal lah, kalau haram pun tak jadi juga. Macam contoh benda haram pun dia. Contohlah arak. Arak. Kawan ni ada arak. Ada 10 botol arak. Tiba-tiba mari anak kita, mari lempar arak tu, pecah. Kena ganti tak? Tak kena ganti. Sebab apa? Sebab tak dikira harta. Tapi kalau harta tersebut halal, lagi pula milik dia, kita buat lebih kurang, pecah dan sebagainya, kena ganti. Kena ganti lah. Tu contoh arak lah. Contoh lain buat diri. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jikalau sedikit sekalipun, walaupun sedikit, benda tu kalau dia tu harta kita, halal dan milik kita, kena jaga juga. Maka tiada harus kita curi. Tak boleh lah. Curi dengan rampas, tu dia kata. Dan rampas. Rampas dengan curi ni, rampas ni rompok lah. Dengan curi ni beza. Mencuri ni ialah kita ambil kita ambil benda orang lain yang bukan milik kita, dalam keadaan pemilik dia tak tahu kena ambil. Tu dia panggil mencuri. Kalau rampas atau merompok, dia ambil seseorang yang barang dalam keadaan orang tu tahu dia tu ambil. Tu dia panggil merompok. Ragut ke, tu merompok lah tu. Depan mata dia tahu siapa pencuri tu. Maka tu dia panggil rompok. Sebab tu kalau hukuman hudud orang rompok ni lagi teruk daripada orang mencuri. Orang rompok ni kalau sabit kesalahan, dia kena potong silang. Potong tangan kanan, potong tangan kiri, potong silang. Kalau mencuri tu potong tangan je. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, bukan dua-dua tangan, satu tangan ni. Satu tangan kanan. Lepas tu curi lagi, tangan kiri potong pula. Begitu. Sama juga perompok tadi, potong dah silang, curi lagi, rompok lagi, potong dua-dua pula. Tangan kiri, kaki kanan. Tak ada terus tangan. Tak ada tangan, tak ada kaki. Tak ada. Hanya ada kepala, badan. Tu kalau curi juga tak tahu. Gila tu. Kalau rompok tu gila sangat tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan kerana inilah dituntut kerak tangan bagi orang yang mencuri, dan kerak tangan dan kaki bagi orang yang merampah di jalan. Kerak tangan, kaki ni panggil kerak silang. Kita kata tadi. Kerak potong silang. Tu orang yang mencuri dan merampas. Dan keempatnya dituntut memeliharakan nasab. Ni dosanya ialah berzina. Jadi dalam di atas dunia ni dituntut untuk pelihara nasab, maka sebab itu haram berzina. Bukan dengan sebab pelihara nasab itu diharamkan zina, bukan. Itu hikmah kenapa haram zina. Sebab haram zina tu sebab Allah larang. Takut orang kata gini, pelihara nasab ni bab tu haram zina, pakai kondom itu pakai kondom senang, tak ada dah orang nak beranak, zina saja. Tu tak betul. Dia macam orang ni, arak itu memabukkan. Maknanya kalau tak mabuk tak apa, minum sitik boleh. Tak kena gitu. Dia haram tu ada dua, haram zati, haram aridi. Tu benda subekoh lah sikitnya. Haram zati ni maknanya benda tu kalau kita cuek sikit pun haram dah, walaupun tak ada kesan. Contoh arak tu setitik, tak mabuk pun tapi haram, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran haram. Zina tak payah kata tunggu ada anak, contohnya hasyapah sekali dalam farah perempuan bukan mahram, itu pun zina dah, walaupun tak sampai habis. Bukan tunggu ada anak baru haram, bukan. Ni dia panggil hikmah di sebalik itu sahaja, iaitu barang yang kembali kepada beranak kerabatnya, kerabat seorang daripada pihak bapa keturunan lah, maka tiada harus berzina, tiada harus mana haram berzina. Dan kerana inilah, kerana haram zina, dituntut rejam atau dera. Dituntut rejam bagi orang yang muhsan, bagi orang berzina yang telah berkahwin. Dituntut dera, kena pukul tu bagi orang yang belum berkahwin. Dia panggil ghairu muhsan, 100 kali sebatan tu. Dan 100 kali sebatan tu pula ada caranya pula, bukan sebab macam sekarang ni sampai luka punggung-punggung. Itu tak betul, tu sivil. Ni syariah lain. Ni
Syariat, hukum syariat ni bukan untuk menyakitkan, tapi untuk beri pengajaran. Pengajaran kepada umat, bukan dia seorang. Lepas tu pukul, tengok Aceh tu, dia pukul orang zina tu, depan orang, mana depan orang. Nampak sakit, tapi sakit juga. Tapi sakit taklah ketara sampai tahap macam orang kena pukul di punggung tu. Yang luka habis tu, tak ada tu. Habis. Kemudian dia kata, dan kelima, akal, jaga akal. Maka tiada harus, yakni haram kita binasakan, yakni binasakan akal dengan mencapaikan yang membinasakan dia, membinasakan akal. Kita ambil benda yang boleh menyebabkan rosak akal, hukum dia haram. Minum arak, tapi bukan dengan sebab rosak akal itu haram minum arak, tidak. Kita katalah tadi haram minum arak kerana ada larangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun setitik tak mabuk, tak rosak akal, tetap haram. Cuma ni hikmah di sebalik haram minum arak, itu saja. Ataupun dadah ke apa-apalah yang boleh merosakkan akal, maka hukum dia adalah haram. Kemudian dari kerana inilah dituntut had, dituntut hudud orang yang meminum yang memabukkan, minum benda yang memabukkan, kena rotan 80 kali. Tu asal hukum hudud. Di Malaysia tak buat juga. Tu nak tengok kat Aceh lah. 80 kali kena sebab. Asalnya dulu 40 kali, lepas tu naik 80 kali. Dan keenamnya kemaluan. Bukan kemaluan bawah tu. Maluan ni maruah. Tu. Maluan bawah tu habis. Tu. Ni maruah, maka kita haram menjatuhkan maruah orang. Hukum dia dosa besar. Lepas tu tak boleh menjatuhkan maruah orang. Maka tiada harus, yang ni haram kita tuduh orang dengan zina. Kalau nak tuduh orang zina boleh, dengan syarat ada 4 saksi. Termasuk kita lah 4 saksi. Dan kita pula kena tengok dengan mata kepala, bukan CCTV. CCTV tidak sah dijadikan bukti kerana boleh diedit. Itu Lepas tu macam mana? Kena ada 2 mata kepala seorang. Jadi kali-kali 4, 8 mata kepala kena tengok. Tengok secara depan mata, bukannya CCTV. Tu payah nak jatuh hukuman hudud ni, payah sebenarnya. Sedang apa? Tu rasa takut. Curi potong tangan. Bunuh kena bunuh balik. Allah buat takut apa tau. Bukan hang buat pun dosa. Yang tambah peliknya Cina takut tak tahan. Allah lah parut tu. Ini maruah. Ini tak boleh. Maka dia kata tak boleh tuduh zina. Kalau tuduh zina juga tanpa dia tu ada bawa saksi, maka dia pun kena rotan juga. Dia pun kena rotan juga. Itu hukuman hudud dia. Dan memaki orang. Maki orang sehingga kan orang tengok dia lekeh, jatuh maruah dia tu. Itu menjatuhkan maruah seseorang. Jadi maruah ni ada banyak benda juga. Sebab tu kita wajib jaga maruah untuk menjadikan kita ni orang yang adil. Adil dia panggil adil syahadah, adil untuk jadi saksi. Dia ada adil ni 2 kita sebut dulu. Adil syahadah, adil riwayah. Adil riwayat ni sekadar riwayat hadis ataupun riwayat cerita. Tu adil riwayat lebih rendah lagi daripada adil syahadah. Adil syahadah ni tinggi lagi ketat syarat dia. Jadi antara bendanya, antara adil syahadah, adil untuk menjadi saksi ni ialah orang tersebut menjaga maruah. Menjaga maruah. Dalam kitab fiqh sebut secara khusus orang yang menjatuhkan maruah ni apa. Antara benda yang menjatuhkan maruah ni apa? Banyaklah, panjang lebar. Antaranya makan tengah jalan, minum sambil berjalan, minum sambil berdiri. Cium isteri depan orang. Itu semua benda-benda yang boleh menjatuhkan maruah. Benda tak haram pun, tapi jatuh maruah. Cium isteri halal dah. Memang halal. Betul depan orang. Hak tu jatuh maruah. Orang tengok apa dia ni. Cium isteri depan orang. Halal dah orang tu, tapi perbuatan tersebut jatuh maruah. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, betul. Dan kerana inilah dituntut akan hak, yakni hudud bagi orang yang menuduh, orang yang afif. Orang yang afif ni tidak berzina. Kita tuduh orang yang tak berzina tu berzina, maka kena
sebat, kena rotan juga, tak bawa saksi. Dan takzirkan yang lainnya, yang lain daripada tuduh zina tadi. Apa-apa, mengumpat ke, maki ke, ada hukuman takzir, qadi jatuhkan. Contoh, kena bayar RM1,000. Kena bayar, tu takzir dia. Ni pun tak buat juga. Dan kerana inilah barang siapa mengingkar agama yang maklum darurah. Agama yang maklum darurah, yakni agama yang diketahui tanpa fikir panjang. Faham dah hak tu wajib. Contoh sembahyang. Orang kafir pun tahu sembahyang tu. Kita tak tahu teruk ah. Jadi orang yang menafikan apa tadi? Barang siapa mengingkarkan, menafikan agama yang diketahui tanpa fikir panjang, maka jadi murtad. Dibunuh akan dia, akan orang murtad tadi. Kemudian yakni selepas daripada disuruh taubat. Dia kata mayang ni tak wajib dah atas aku. Tu jelas tu. Puasa ni tak wajib dah atas aku ni. Itu benda-benda yang maklum diketahui dalam agama tanpa mikir panjang. Faham dah hak tu wajib. Tak belajar pun faham dah. Orang kafir pun faham orang Islam ni wajib puasa Ramadan. Tiba-tiba dia kata dia tak wajib puasa. Tu murtad, wajib disuruh taubat semula dengan masuk Islam. Kalau tak dibunuh. Tu. Tiada ia. Maksudnya, daripada disuruh taubat maksudnya, kemudian murtad, dibunuh akan dia akan murtad tadi. Kemudian ini selepas daripada disuruh taubat, tiada ia murtad tadi mau taubat. Dia disuruh taubat dah, dia tak mau juga taubat, maka dihukumkan bunuh ke atas orang tersebut. Tadi yang jatuh hukuman bunuh ni qadi lah ataupun pemimpin kita. Dan demikian lagi kita ketahui ma'asyirah ahlil haqqi. Ma'asyirah ni keseluruhan ahlil haqqi, ahlus sunnah wal jamaah. Ketahui apa? Dia kata demikian lagi kita ketahui ma'asyirah ahlul haqq, syai' itu, yakni syai' itu suatu. Syai' itu suatu lah. Itu tiada dikatakan melainkan pada yang maujud. Allah, memang akidah pula. Tengah-tengah sedang hari kuliah yang 6, habis dah lah kuliah yang 6 tu. Okey, selesai dah kuliah yang 6, nak masuk balik akidah dah selit banyak lah tu, macam lara banyak lah tu, dia main balik akidah. Sekarang dia kata jumhur ataupun bukan jumhur lah, semua ahli sunnah wal jamaah kata sesuatu itu tiada dikatakan, yakni tiada dikatakan sesuatu itu melainkan pada yang maujud, melainkan pada benda yang ada. Apa dia pula ni? Okey, contoh benda yang ada. Apa dia? Hak ni. Jadi hak ni kita panggil sesuatu. Sesuatu lah. Hak tu ya nak kata. Buat teruk kan? Benda ni ada tak? Ada. Ni dia panggil benda. Tu lah. Sebab apa dia bahagi tu? Sebab ada puak pasapah kata. Nak tolak puak pasapah ni. Kata benda ni tak ada ni. Ni kita mikir ni. Benda ni. Benda yang sekarang ada ni, puak pasapah ada yang kata benda ni tak ada. Benda ni waham saja. Benda ni kita sangka je, padahal tak ada. Dia nak tolak hak tu, ya, buat kenyataan ni. Kita tak ada masalah tu. Benda yang ada, pada depan mata ni, tiba-tiba kita kata tak ada. Bohong lah. Gila kawan tu. Sama ada gila ataupun dia ni ahli pasapah hak tu. Dia kata benda ni tak ada ni, benda ni sangka je. Tu teruk sangat tu. Kemudian dia kata, betul? Barang siapa bagaimana tadi? Maka yang ma'dum ni benda tak ada. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.